إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم حول ولا قوة إلا بالله. 5 baris daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Maulana haula wala quwwata wala mu'alif qadasallahu sirra talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayati minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Ini setengah daripada adab-adab doa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita adalah makhluk yang fakir, ya, fakir lagi hina dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disuruh kita ni izharul fakri, menzahirkan fakir kita dalam bentuk munajah ataupun doa. Dan Tuhan janjikan ud'uni astajib lakum. Memohon aku minta, aku perkenankan dengan syarat ni lah. Maka untuk menjagakan supaya doa kita adalah ibadah, tapi jangan dia tersasar daripada makna yang dikehendaki. Sebab ada benda-benda yang tadammun, dipanggil terkandung dalam makna doa tadi, boleh menyebabkan jadi sebaliknya. Di antara dia makna yang ada di sini ialah al-ittiham. Sebab dia kata talabuka minhu ittihamun lahu, kena tuntutmu akan suatu daripada rezeki, dan lainnya daripada itu seolah-olah tukas baginya, seolah-olah kamu membuat tuduhan atas Allah Ta'ala, dan lalai daripada yang telah dijanjikan pada azal. Dia akan makna tu, ya, kalau tak betul kita jaga dalam doa, ya. Kerana jika engkau berjabat kepadanya, mana jika engkau iktimad, engkau bersandar kepadanya, saya tiada engkau tuntut daripadanya suatu yang sudah baginya pada azal, melainkan kerana ubudiyah. Jadi doa kita ni semata-mata ialah izharul ubudiyah, menzahirkan kehambaan kita dengan Allah. Jangan sampai kita berdoa seolah ada ittiham. Apa makna ittiham? Ialah tuntut seolah ada tuduhan, macam kita rasa Tuhan ni tak nak beri ke? Gitu. Itu satu, jangan ada terlintas itu. Kita minta doa lambat. Itu semua dipanggil merosakkan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan dia terhijab dengan Tuhan, ya. Dan imbiat, dia terjauh daripada Ta'ala dalam ibadat. Sebab dia tak jaga adab-adab dia. Kerana tuntutmu atas rezeki. Rezeki Tuhan dah jamin kan, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Itu nas Quran. Tidak ada yang melata atas muka bumi ni, rezeki dia semua dah siap, banyak sikit, cara mana semua dah diset oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada azal dah siap, ya. Jadi kita minta, kalau tak kena cara, takut-takut, diberi pada tuduhan, seolah macam tak yakin pula dengan Tuhan. Raja dah kata pada sekian-sekian hari kita akan berikan sumbangan. Belum sampai masuk dia tanya, bila lagi? Bila lagi? Dia ada rohani kita dengan Allah Ta'ala. Jaga dia. Atau lainnya. Dan daripada seolah-olah tukas. Apa tukas? Tuduhan. Itulah kita tuduh Tuhan. Satu. Dan lalai daripada yang dijanjikan pada azal. Sebab benda tu siap. Ma fil azal. Masya Allah kan wa malam yasha'lam yakun. Apa dikehendaki Allah Ta'ala itu saja berlaku. Benda telah ditaksis oleh iradat Allah Ta'ala. Yang kita mengaji dalam ilmu Usuluddin, iradat ta'alu apa? Tanjizi qadim. Dulu sedia kali lagi Tuhan dah taksis, mana Tuhan dah buat penentuan. Itu dia. Allah. Kerana jika engkau berjabat, jabat ni istilah bahasa lama, dipanggil iktimad, sandar. Mana kalau benar engkau bersandar kepada Allah Ta'ala, saya tidak engkau tuntut daripadanya suatu yang sudah baginya pada azal, melainkan kita tuntut tu kerana ubudiyah,
kena menterjemahkan kehambaan kita dengan Allah. Kita berdoa sebab apa? Sebab pertama Tuhan suruh, ud'uni astajib lakum. Atas dasar tu kita berdoa. Kita berdoa atas dasar Tuhan suruh, bukan atas dasar seorang nak komplain Tuhan kan. Atau atas dasar maknanya rasa macam tak apa lambat. No, jangan. Itu dia panggil su'ul adab. Ya, bila seorang tu su'ul adab, maka dia terjauh dalam ibadat, rupa dia terjauh, dia tak puasan. Satu. Yang kedua, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Dan tuntutmu baginya itu dipanggil ghaib engkau daripadanya, seolah-olah kau jauh sangat. Padahal Allah Ta'ala aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat meri gitu. Apa maksud dekat sini? Ai qurban maknawiyan, la qurban hissiyan. Dekat sini bukan dekat hissi, dekat pada zahir sebelah, bukan. Sebab Tuhan dia tidak bertempat, tidak mengambil berhajat tempat. Tuhan tidak berhajat kepada masa. Allah Ta'ala tidak dikawal oleh masa dan tempat. Bahkan dia menjadikan masa dan tempat. Yang bertempat masa ni makhluk. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dia tak serupa dengan Tuhan atas wajah, sifat, af'al, asma' semua tak sama. Dia dengan cara dia yang maha agung, yang maha hebat, maha dahsyat. Kita dengan cara kita makhluk yang lemah. Ya, jadi hampir itu mana hampir pada makna. Ya, apa hampir pada makna? Ialah kita dalam genggaman kuasa dia, dalam iradah dia, dalam ilmu dia. Itu maknanya. Kerana jikalau engkau ketahui akan hampirnya, nasai tidak engkau menuntut akan dia, kerana yang hadir tidak dituntut. Orang dah hadir depan kita, kita nak tuntut apa lagi? Kan dia tak tahu. Bahkan Allah Ta'ala maha pengetahui, dia maha penyayang, dia maha pengasih. Keperluan kita dia tak tahu ke? Kita perlu benda tu dia tak tahu ke? Semua dah dia tahu dalam ilmu dia. Ya. Maka tuntut kita jaga. Tuntut bukan atas dasar apa? Ghaib atau ittiham. Jangan. Dan kata Syekh Nawawi radhiyallahu an, bermula hak kita ta'ala. Tiada ghaib, hanya saja ghaibnya itu tiada diingat. Kita yang lupa ke Tuhan. Tuhan tak lupa kita. Kita yang tak menghadap pada Tuhan, sentiasa melihat kita. Orang pandang kita, kita pandang tempat lain. Orang panggil apa tu? Orang cakap kita, kan dia panggil kita, Tuan, dia cakap kita pandang tempat lain. Orang kata apa tu? Kuang jauh. Allah Ta'ala berhadap dengan kita, sentiasa melihat, tiba-tiba kita tak memandang dia. Ya. Wa huwa ma'akum aynama. Wa huwa ta'ala ma'akum ma'iyah, mana berserta kamu. Mana ada perbuatan kita yang terlepas daripada takluk kudrat dan iradat Tuhan. Kita bergerak dengan dia, kita berjalan dengan dia, semua dengan dia. Tiba-tiba kita lupakan dia. Oh, ini berat. Adab kita dengan Allah Ta'ala bahawa diingat, jangan dilupa. Diingat, jangan dilupa. Jangan berani-berani kita nak lupakan Tuhan. Itu jaga tu. Kalam waliullah. Kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Sebab lupa ke Tuhan ni apa? Bahaya yang amat besar. Memberi ruang besar kepada musuh untuk merosakkan kita. Siapa musuh kita? Nafsu, syaitan. Itu semua. Dia tunggu kita lupa kan. Sebab kita berperang kan. Tamat berperang kita ni bila hembus nafas akhir, baru tamat kita berperang dengan nafsu dan syaitan. Perang dunia dia ada apa? Gencatan senjata dan dia hebat macam mana pun 4-5 tahun dia berhenti. Lepas tu gencatan senjata macam-macam lah dia berunding. Perang dengan nafsu syaitan tak ada runding-runding. Dia rekod, dia follow dia gitu. Kalau dia masuk sini dia masuk satu, dia masuk sini dia masuk satu. Tiba-tiba berperang kita lalai. Jawab dia, kalau berperang lalai, bom jatuh atas perut ni. Ya, kita kena bom dengan dia dah jawab. Sebab tu sentiasa hudur. Hati kita sentiasa mengingat kepada Allah Ta'ala. Nafas naik Allah, turun pun Allah. Allah zikir jangan lupa Tuhan putus. Itu obat besar kan tu. Pada hati. Dan kata Nawawi radhiyallahu an, bermula hak kita ada, tiada gaib, hanya saja gaibnya itu ialah tiada dapat, tiada diingat. Kita yang sebenarnya tak ingat ke dia. Dan tiada kelihatan pada hati. Hati kita tidak hudur, tidak hadir ke hadirat Allah Ta'ala. Maka barang siapa menyangka yang hampir itu jauh, padahal hampir dirasa jauh, maka iaitu yang mana orang tu dihijab di dinding. Besar dalam dunia ni, melainkan apabila hati kita dihijab di dinding daripada Allah Ta'ala. Kemudian akan datang. Kata apa? An-Naim wa in tanawwa'at mazahiru innama liktirabi wa syuhudi.
tanawwa'at mazahiruhu innama liwujudul hijab. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat walaupun berbagai-bagai nikmat sehingga manusia tak boleh nak kira nikmat Tuhan. Wa in ta'allahi la tuhsu. Kita tak boleh kira. Tapi sebenar-benar nikmat apa? Bila terbuka rohani kamu menghadap Allah Ta'ala. Ya, bila batin kita boleh menghadap hakikat insan, hakikat diri kita boleh, nikmat paling besar. Dan azab paling besar apa? Bila hati lalai dari Tuhan. Jadi buat kesimpulan, sababul azab wujudul hijab. Sebab azab sebenarnya apabila manusia didinding hati, tak boleh mengingati Allah, tak boleh bertawajuh menghadap ke hadirat Allah. Dan nikmat paling besar bila hati dibuka oleh Allah Ta'ala, dapat menghadap ke hadirat Dia. Sebab tu kita melangun malam, merayu, menangis dengan Tuhan, minta Allah buka. Ya Allah, bukakanlah batin hatiku supaya sentiasa hudur menghadap ke hadirat Engkau. Ya, itu pakaian para aulia illahi ta'ala. Ya, kekasih Tuhan. Allah. Sebab Tuhan sentiasa kita. Kan? Pak mahkum aina hai semua iman kita tinggi. Afdalul iman anta namallah haitsuma kunta. Afdal iman yang paling kamu sedar akan Allah saja kamu berada. Di darat, di laut, di pejabat, di rumah, di mana-manalah. Ya, sentiasa hati dengan Allah Ta'ala. Jasad dengan makhluk tak apa. Jasad lagi bekerja, laut kerja apa, rasa halal sudahlah. Ya, hati itu jaga. Sebab hati tempat tilik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, pakaian para kekasih Allah, para awliya, hudurul qalbi ma'allah. Hati dia sentiasa hadir dengan Tuhan dalam dia. Adapun luar berbeza. Ada setengah wali dia rupa ulama, rupa orang alim. Ada setengah wali dia rupa orang biasa pun ada. Ada setengah para awliya rupa orang kaya pun ada. Ya, kaya besar rupa wali. Zahir dia nampak berbeza. Dalam semua sama. Apa sama, hati dia tak mungkin dengan Tuhan. Sentiasa turun naik nafas dia dengan Allah. Ankabut. Ya, masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan mereka yang bersandar selain daripada Ta'ala. Dia bersandar pada apa? Pada kekuatan dia. Ya, pada kuasa dia, pada diri dia, pada ilmu dia, pada pandai dia, pada cerdik dia, pada harta dia dan sebagainya. Dia bersandar bukan pada Ta'ala. Kamasalil ankabut, macam laba-laba. Ittakhazat baitan, yang membuat rumah dia. Laba-laba dia buat rumah daripada apa tuan? Bukan kayu jati, kan cengal. Buat daripada liu dia. Kan? Jadi nak elakkan daripada panas hujan. Adakah berlaku benda tu? Tak berlaku. Hujan dia lokus, musim panas dia panas. Iaitu tuan sindir. Kamasalil ankabut ittakhazat baita, yang mengambil rumah dia tadi buat tujuan dia nak berlindung. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, serapuh-rapuh rumah-rumah laba-laba. Nak kata lau kanu ya'lamun, kalau kamu faham. Itu sindiran tajam daripada Allah Ta'ala. Ya, kalau kau bersandar kepada selain Allah, macam laba-laba lah taraf dia. Ya, dia punya gantungan tak ada memberi hasil apa, bahkan dia terjauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu pengenalan dia penting. Pengenalan dan pendekatan. Kita mesti kenal siapa dia Allah Ta'ala, kemudian kena dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau tak kenal memang habislah. Kalau tak dekat pun habis nafsu menunggu je. Syaitan ditunggu je. Kita lalai je Pak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika anak murid dia suluk, satu saat dia terlupa Tuhan, dimukasyafahkan rohani dia, nampak syaitan urung macam lalat urung bangkai. Satu saat dia terlupa je, syaitan serbu tuan. Kalau 1 minit, kalau 1 jam, bukan diurung, dilacak tuan. Hati yang pening kepala nak menghadap Tuhan berat. Sebab apa? Dah kena urung habis. Atau sebab zikir perkara penting, ruknun qawiyyun, rukun yang paling kuat ialah ingatan kepada Allah. Zikrullah kena banyak. Tertembak dengan zikir tu tergangkat tadi. Kalau tidak kan dia tembak kita balik. Allah.
Nasaya tiadalah, dia kata, ya, engkau berpaling pada segala agyar kalau mu kenal tu dan malu dengan Tuhan tadi. Agyar mana makhluk ni. Dan jikalau engkau kadarkan ia dengan sebenar-benar kadarnya, nasaya tiadalah engkau ingat kepada yang lain. Kalau engkau kenal betul-betul kadar darajat sebenar siapa dia Allah Ta'ala, nasihati kamu takkan berpaling pada yang lain. Dia segala-galanya yang mengada, dia yang memberi imdad, bantuan pun dia juga. Nikmatul ijad dia, nikmatul imdad, bantuan senapas-napas, nikmat semua dia punya. Ya. Mana ada suatu zarrah yang bukan kepunyaan Tuhan? Tak ada. Kalau kata ada satu benda, satu zarrah je, satu atom kecil je, dia ni terlepas dari Tuhan. Wujudan dia tak berkait Tuhan, batal makna ketuhanan. Bermakna ketuhanan mesti iftikar kullu ma ada ilaih. Semua benda berhajat, terikat, bergantung, tertambat dengan Allah. Baru dia panggil Tuhan. Sebab tu la ilaha, dia ada jawatan ketuhanan melainkan dia. Jawatan ketuhanan tunggal dimiliki oleh Allah Ta'ala, lain tak ada. Ya. Sebab Tuhan ni dia tidak berhajat, sebalik yang lain berhajat. Makhluk semua berhajat. Habis dah, situ tak ada Tuhan. Dia ambil batu pula dia ambilnya, kayu pula diukir, dipahat, disembah. Itu panggil jahiliyah, mansubun ilal jahil, mana dibangsakan kepada kejahilan. Maka tuntut olehmu baginya. Satu cerita yang masuk, Sayyidina Umar pernah disenyum tahu seseorang. Sebab apa? Sebab dia ingat zaman jahiliyah, dia buat patung daripada buat tamar. Bila dia dapat bila makan balik. Jadi maknanya apa? Itu kejahilan. Bila mana? Bila digelap, tidak ada hidayat Islam. Tapi bila ada nur Islam, terang. Ya, itu waktu syukur nikmat iman Islam yang cukup besar yang Tuhan berikan. Maka tuntut bagimu bagian lain itu, ia telah mewajibkan akan dia wujud dihijab. Bila ke hati kita bersandar aja pada yang lain, makna apa? Kita sudah terhijab, terdinding dengan Allah Ta'ala. Dinding nak jalan-jalan tersekat. Bila tak tersekat, tak boleh pergi ke Tuhan, ya, maka siapa tarik? Orang lain tarik lah. Kedua, dia tak berjalan ke hadrat Tuhan, yang lain tarik. Ya, nafsu, syaitan dan subbang. Kemudian watarabuka min ghairih liwujudi bu'dika anhu, dan tuntutmu daripada yang lain. Kita berharap pada yang lain, kita memandang harap pada yang lain daripada Ta'ala, itu kan daripada jauh engkau daripadanya sampai kau tak nampak Tuhan ini. Jauh sangat, ya. Maka jikalau engkau hadir dengan hatimu sertanya hudur hati ma Allah, dan saya tidak sah tuntut engkau daripadanya, saya hati kamu pun tak berbaut, tidak berhajat, apalagi nak memohon pada yang lain, langsung tadi dia akan bulat terus ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pakaian para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bila dia berehat di sebatang pohon kayu, disandarkan dia punya pedang, disangkut, tiba-tiba datang seorang kafir daripada Arabi, kafir dahat ni. Dia datang, dia ambil pedang Rasulullah SAW, dia uruskan, dia kata, man yang na'uka ani, siapa boleh selamatkan kau daripada aku? Apa keluar daripada lisan yang mulia Rasulullah SAW? Spontan, Allah Nabi sebut, terpelanting pedang. Nabi tak nampak lain, sentiasa hati dia dengan dan dicap belakang Nabi itu kan, tawajjah haitsu syi'tah fa innaka mansur. Berhadaplah ke mana kamu nak berhadap, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka, sungguhnya engkau, mansur, sentiasa ditolong bantu oleh Allah Taala. Itu kebesaran baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat, ya. Spontan keluar tu, Allah. Bila pedang tu terpelanting, Nabi pula ambil, tunjukkan dia pula, man yamna'uka ni. Sekarang siapa pula boleh selamat kau? Dia tak kenal kan? Ya, tolonglah, minta janganlah apa-apakan aku, dia kata kan. Asal kata dah lah, balik, ya. Dia balik, mesej sampai. Tapi tak ada WhatsApp dulu mesej ni. Sampai kan, aku jumpa manusia paling mulia, paling hebat, paling baik. Kalau tidak, ada putus kepada aku. Itu maknanya apa? Politik Rasulullah tinggi maknanya kan. Disampaikan mesej dengan tu. Oh, Allah. Sebab Bani Salim di antara dia apa? Bani Salim di antara mereka yang apa? Masuk Islam secara luar biasa. Satu ketika daripada Bani Salim ni, dia berjalan, dia cari apa tu? Orang Melayu boleh apa?
Dak. Kan? Biawak pasir. Sedang dia cari jumpa bertemu dengan majlis Rasulullah SAW dengan para sahabat. Rasulullah SAW memberikan tausiah atau memberikan tazkirah. Dia tengok aja, dia kuik kawan, siapa tu? Maka sahabat tadi, itulah Rasulullah SAW. Dia marah betul, dia kata pembohong macam-macam lah, dia maki marah kan. Dia tak percaya. Akhirnya dia kata, kau bawa jumpa aku. Dia nak jumpa Rasulullah SAW. Dia kata Rasulullah ni pembohong macam-macam lah. Kalau kau betul Rasul, mana tanda dia? Mana tanda kau sebagai seorang Rasul? Rasulullah menyatakan, biawak yang dalam karung kamu. Biawak dalam karung kamu tu tanda dia. Dia pun curahkan biawak. Biawak tu bangun, biawak tu ceramah. Ya, jawab kata, engkau lah Rasulullah. Selamatlah, berjayalah orang yang beriman dengan engkau, wahai Rasulullah. Terperanjat dia tuan-tuan. Biawak beri ceramah. Tak payah permit tuan-tuan. Ceramah tu pun tuan-tuan ni terperanjat dia. Baru dia gegah kuda dia, pagi dia balik ke kampung dia. Dia nak memberitahu kepada ahli kampung karya dia. Di tengah jalan dia berjumpa dengan satu rombongan lebih kurang 1,000 orang tu, yang nak menghalakan serangan kepada Rasulullah SAW. Dia stop kawan tu, dia cerita benda ni. Terperanjat dia orang, semua pergi menghadap, buka, semua mengucap. Sekampung kalau kita satu taman kelebong. Kan? Macam-macam lah mukjizat baginda SAW. Dia awak ceramah tu. Kalau Nabi cakap tak pakai, dia teruk daripada awak lagi. Allah. Itu maknanya apa? Kuatnya sandaran baginda SAW kepada Allah SWT. Contoh terbaik ialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kuat beriktimat, bersandar, bergantung kepada Allah Taala. Allah. Wa tarabuka min ghairihi liwujudi ba'dika anhu. Itu tanda seorang tu jauh daripada Taala bila dia nampak benda lain. Ada hajat benda lain. Dia sakit, dia nampak apa? Doktor, dia tak nampak Allah Taala. Ini kurang adab. Patut kita sakit, ada masalah pun, semayang hajat dulu. Mohon kepada Allah Ta'ala, dia yang hantar benda tu. Kemudian barulah usaha ikhtiar, pergi dah cek obat. Nabi pun suruh, likuli da'in dawa, fatadawa, tiap-tiap penyakit ada obat, pergi dah cek obat. Tapi jangan membelakangkan Allah Ta'ala. Dia sakit, tak nampak Allah. Dia nampak orang tu obat di sana, macam-macam, ni obat special. Berobat dah tak baik, pergi luar negara. Tak baik luar negara, bawa balik kampung, tak mati Yasin. Mati Yasin, so dia mati. Ini orang biadab dengan Allah Ta'ala, membelakangkan Allah Ta'ala. Dia tak kenal Tuhan siapa. Dia ingat Tuhan ni siapa, dia tak kenal. Itu bahaya. Betul, dalam Sahih Muslim, Nabi ceritakan bahawasanya bila satu hari keputusan makanan tu tak ada, Rasulullah sebelum cari tu, Rasulullah semayang dulu. Sebelum cari rezeki tu, Rasulullah ambil semayang hajat dulu, mohon Allah Ta'ala, baru pergi cari. Itulah adab kita dengan Allah Ta'ala. Dia punya segala-galanya. Kita carilah, kalau dia tak izin, takkan dapat. Kadang-kadang kita terperanjat, kita buat sebab sikit je tapi dapat. Sebab tu dia nak bagi. Kadang-kadang dia buat, kalau rasa confirm, insya-Allah tak ada confirm. Lalat tak dapat. Naik tingkat 5 terkejun. Dia perah menongging kan. Adalah. Sebab kita ni ada satu konsep tawakal tu, konsep kami. Ada seorang sahabat saya di Peguam. Dia terangkan konsep tawakal dia dengan dia punya peguam yang bukan Islam. Akhir masuk Islam kawan. Oh cantiklah dia kata. Kan? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, usaha, serah. Mana bukan keputusan di tangan kita. Bila dapat, dia syukur. Bila tak dapat, dia bersabar, usaha lagi. Dia kata very good dia. Berlainan yang lain. Banyak kita baca akhbar makalah daripada Jepun macam-macam, tak dapat dia naik 15 tingkat, dia terkejut. Bila dapat, dia jadi sombong. Caput dia lah, dia. Dia sombong. Bila tak dapat pula, dia peras, dia terkejut. Dia tidak ada pegangan yang betul. Islam tak, lagi dapat, lagi tawaduk. Dia bersyukur kepada Ta'ala. Kalau tak dapat, dia sabar, dia pandang pun ujian Allah. Dan ujian dia tahu Tuhan akan memberikan rahmat, peningkatan dia, dan menghapuskan dosa dia dan sebagainya. Kan sifat orang iman, tidak ada bala yang kena, melainkan semua tu penghapus dosa. Kata kifarah. Itu nampak tu cantik dia. Dia beriman dan itu kerja Allah Ta'ala semua. Dan tuntutmu daripada yang lain kerana diperoleh jauhmu daripada Allah Ta'ala tadi. Maka jikalau engkau hadir, mana hampir dengan hatimu tadi, serta Allah Ta'ala, nasaya tidak sah tuntut engkau daripada yang lain. Hati kamu takkan berpaling kepada yang lain. Kenapa? Yakinmu
Bahawasanya segala pekerjaan itu dengan kudrahnya. Mana satu benda yang terkeluar kudrat Tuhan? Tak ada. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat iradat dia bertakluk pada semua mungkin, semua makhluk. Ya, takluk kudrat dia panggil apa? Taksir. Takluk iradat dia panggil apa? Taksis, penentuan. Tuhan tentu sampai masa dia jadi. Suatu benda pun tak terkeluar daripada kudrat Allah. Sebab tu semua yang kita lihat ni cermin. Segala langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganang keliling kita, termasuk tubuh badan kita semua ni cermin liwujudillah, mir'ah, cermin untuk memandang kewujudan dan kebesaran Allah Ta'ala. Lepas tu barang siapa pandang cermin tak nampak gambar dalam, mana cermin tu ada masalah. Kita pandang pokok, nampak pokok dia, ada masalah. Kalau pandang langit, nampak langit je, ada masalah. Dia pandang langit, mesti hati depak mi'raj hadrat Allah Ta'ala. Sebab apa? Itu mazhar saja. Apa nama mazhar? Mahal zuhur, tempat nyata. Ya. Sebab dia kata makhluk ni bayangan nurullah, bayangan untuk menunjukkan keberadaan Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kamalan. Ya. Sebab tu latih memandang. Nak terang mandang kenapa? Kasrat zikir kena banyak. Dia tak ada lagi tu, dia pusing-pusing tu balik. Ya, dia lap cermin rajin terang cermin. Bila cermin tu terang, ada ke mana masuk. Tunjuk pokok-pokok masuk, tunjuk orang-orang masuk, tunjuk kereta-kereta masuk, semua masuk dalam. Boleh tengok. Tapi kalau tunjuk gajah pun tak nampak, gajah je. Tarik kat cermin, 3 hun tebal. Dia punya habuk. Begitulah habuk rohani kita ni. Habuk maksiat, habuk mungkar, habuk lalai itu yang menudung kita. Payah nak menghadap ke hadirat Allah Ta'ala. Ini bahaya besar. Sebab kenapa? Cuci balik. Cuci, istighfar, taubat, zikir, minta ampun dengan Tuhan, cuci balik. Biar dia terang. Ya, itu maknanya. Maka tuntutmu pada yang lain tu hanya engkau tawahum, kawaham saja yang lain tu memberi dan menegah. Al-mani' huwallah, al-muqti huwallah, tu asma' husna. Bacalah asma' husna tu satu hari kurang-kurang sekali baca. 99 nama Tuhan tajalikan tiap-tiap saat. Dalam makhluk sekeliling ni 99 nama Tuhan tajalikan. Ya, Al-Mu'ti pemberi. Kita dapat dia nikmat bermakna apa? Tuhan zahirkan nama dia, Al-Mu'ti, dia yang beri. Kalau dia beri kita tak nampak, taraf kita sama dengan anjing yang jaga rumah tuan. Anjing dia jaga rumah tuan dia. Tuan dia beri makan ke atau kuli dia? Jawab dia kuli dia. Ya, jadi anjing yang tak kenal dia ingat tu lah tuan dia, bukan tuan dia, tu kuli. Akhir tuan datang, tuan dia dikejar. Itu adalah makhluk. Bila tak ada makrifat dengan Tuhan, dia pandang asbab, dia tak pandang musabbibul asbab. Sebab usaha dia tadi nampak dia, ni lah kita lah, Tuhan dia tak nampak. Pada hakikat semua tu gerak daripada Allah SWT. Itu kena tamkin, kena mantap tu. Kemudian zikir dia kena banyak tu. Ubat besar dia zikrullah. Zikir ma'al khudur. Serta hadir hati kita ke hadirat Allah Ta'ala, insya-Allah Tuhan akan bukakan selapis-selapis hijab tu lah. Hingga saja engkau tawahum, yang lain memberi dan menegah. Seolah-olah kita rasa macam ada orang boleh sekat, macam ada orang boleh beri. Sebab tu orang tua kita dulu diamalkan wirid tu, la mani alima a'taita ma la mu'ti alima anata. La mani, tak ada orang boleh sekat kalau Tuhan nak beri. Wala mu'ti, tak ada orang boleh beri kalau Tuhan sekat. Jadi yang beri dia, yang sekat pun dia. Kenapa hikmat dia beri? Apa hikmat dia sekat? Mata akan datang. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka kahrah bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata a'ta, bila mana Tuhan memberi kita pemberian dia, ada bentuk ukhrawi, bentuk akhirat, boleh ibadat, atau bentuk duniawi, rezeki dan sebagainya, sebenarnya apa tu? Ashhadaka birrah, dia suruh kita pandang dia yang maha pemberi, maha ihsan, maha kasih sayang, kena pandang. Mana kalau kita ambil nikmat dia, gagal memandang, mana kita orang yang ada masalah dengan Allah Ta'ala. Makan tak ingat dia, ya, dapat nikmat guna pakai tak nampak dia. Ni bahaya besar. Yang kedua, mata mana'ak, bila dia sekat pula. Orang lain dapat sihat, dia sakit. Orang lain senang, dia ada Tuhan uji kesusahan sedikit dan sebagainya. Sebenarnya apa tu? Ashhadaka kahrah, dia menayangkan nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Dia blok ni, tak siapa boleh beri. Ya, dia kata sakit, doktor pakar pun sakit. Ya, tu ada di Kuala Lumpur seorang pakar bedah. Datuk apa nama, tapi dah meninggal. Jadi satu ketika dia bedah. Bila dia bedah dia dengar orang yang dia bedah tu
Jantung dia tak berhenti tuan. Allah, 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 Allah. Lagi kuat, lagi kuat. Ish, dia kata ni siapa orang ni kan? Dah siap pembedahan. Dia tengok ramai orang kopiah putih datang ziarah. Rupanya mursyid. Aku seorang mursyid. Siapa dia? Dia tuan guru Adi Yahya. Ya, di Kajang dibuat suluk terkan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Wali besar tadi. Dia boleh baca kitab Futuhatul Makkiyah Ibn Arabi, dia boleh urai tu. Payah nak cari baca kitab. Dia memang alim tu. Wali tadi. Zikir dia Allah dengar. Dengan sebab itulah datuk tu doktor terus ambil bai'ah dia. Ambil bai'ah terkan Naqsyabandiyah masuk suluk tu. Masya-Allah. Tuan nak buka macam-macam. Kita jangan di bulan tu dengar RM maka jauh dia. Dia turun R, dia tarik M, RM apa lagi. Dia turun naik Allah. Sebab apa tu? Dah tamkin. Dia sudah mantap sebati dah. Ya. Allah. Kalau nak pergi tunjuk macam-macam kan. Jumpakan tu je mana dapat tunjuk. Hanya saja engkau tawahum, kau wahamkan yang memberi dan yang menegah itu lain daripada tak ada. Sebenarnya nama dia semua tu Al-Mu'ti, nama dia Al-Manik pun nama dia, pemberi pun dia, penyekat pun dia. Dan yang memberi mudarat dan manfaat. Ya, sebab hakikatul khalqi, hakikat makhluk ni la yadurru wala yanfa'. Dia tak boleh memberi mudarat, tak boleh manfaat. Yang beri mudarat ialah Allah, menentukan manfaat ialah Allah, mudarat pun dia. Tu kena tauhid tu nama tauhid. Apa makna tauhid? Mengesakan semua milik dia, tak ada siapa milik. Kalau manusia boleh memberi manfaat, tak ada siapa susah, tak ada siapa sakit. Siapa nak sakit? Siapa nak susah? Sobat tak nak. Tapi kenapa kena? Ya, itulah sebaliknya. Maka kita berlindunglah pada Allah Ta'ala daripada lupa yang sangat jahat ini. Lupa tentang ghaflah ni bahaya. Sifat ghaflah. Sebab tu dalam istilah sufiah dan istilah ahli hakikat ataupun ulama sufi, kalangan arif billah, lupa Tuhan ni dikategorikan standard kita ni macam orang berjunub. Junub batin ni begini. Ya. Lepas ada matan dulu kan. Kaifa an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau macam mana kamu nak masuk hadrat Allah Ta'ala, kehampiran makrifat dengan Tuhan, sedangkan kamu belum bersuci daripada janabah, kelalaian. Lalai diserupakan dengan janabah, berjunub. Maka orang berjunub dalam keadaan ada besar, dia tak dibenarkan duduk dalam masjid. Itu dalam ilmu fiqh gitu. Dia boleh lalu lintas saja. Dia duduk ke arah tamak nina, hukum dia haram sebab dia berhadap besar, dia kena mandi dulu. Maka orang berjunub zahir, dia kena mandi zahir lah. Mandi zahir menggunakan air apa? Air mutlak. Jangan pakai air mutanajis, air kait lazim, tak boleh. Dia kena air mutlak. Begitulah maknanya apa? Orang yang dalam keadaan junub janabah lalai, dia kena zikir mutlak betul. Apa mutlak? Jangan pandang yang lain, dia je. Tembak tu zikir ke dia, insya-Allah sucilah kelalaian dia tadi, maka tinggilah darajat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara pesanan tuan pengarang kita. Ya. Habis kemudian dia kata syahadan dan tuntut yang ditasawurkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Walhamdulillah. Subhanallah.